Pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada penyelaras kursus, pensyarah kursus dan juga rakan-rakan seperjuangan PJJ UM yang lain. Ahli kumpulan saya terdiri pada saya sendiri, iaitu Winchester David, Cik Audrey Yi Hui Chi, Encik Lau Siong Kong, Cik Siti Idrawati binti Muhammad Idris. Tajuk penulisan yang kami pilih pada tugasan pada kali ini adalah jenayah cyber melibatkan penyebaran berita palsu menyebabkan ketirisan ekonomi di Malaysia. MB 2019 menyatakan bahawa penyiaran dan perkongsian berita palsu boleh menjadi perkara remeh atau serius kerana ia boleh membawa kepada ketegangan kaum, politik dan ketirisan ekonomi yang mengakibatkan kerosakan harta benda, keganasan, kerugian wang dan juga kematian. Jenis-jenis berita palsu datang dalam dua bentuk. Yang utama iaitu maklumat yang sengaja direka iaitu disinformation dan maklumat yang salah misinformation. Kemudian berita palsu dikategorikan kepada 5 ciri-ciri utama iaitu yang pertama palsu, yang kedua mengelirukan, yang ketiga berat sebelah, keempat dimanipulasikan dan yang kelima humor. Dan saya akan memberi penerangan bahagian analisis impak jenayah cyber yang melibatkan berita palsu yang menyumbang kepada ketirisan ekonomi di Malaysia. Pasaran saham terjejas akibat daripada pengaruh blogger, freelancer dan pempengaruh media sosial atau dipanggil sebagai influencer. Mereka ini mempunyai capaian audien yang sangat luas, berikutan jumlah pengikut laman media sosial yang sangat ramai. Artikel mereka boleh menjadi tular. Penerbitan dan penyebaran bab palsu. Maklumat atau berita kewangan tidak seharusnya datang daripada blog berita kewangan yang membolehkan orang ramai menyiarkan apa sahaja yang mereka mahu ataupun berdasarkan perbualan dengan mana pihak-pihak yang tidak bertauliah, kerana ia akan mempengaruhi harga pasaran saham utama dan ini juga akan menjejaskan nilai mata wang sesebuah negara. Menerusi kaedah kejuruteraan sosial dan penipuan. Kebanyakan penipuan dalam talian yang dikaitankan dengan kandungan palsu atau informasi palsu di laman web dan media sosial bukanlah jenayah cyber berteknologi tinggi yang memerlukan kepakaran pengodam. Ini melibatkan proses psikologi iaitu dengan mencipta tangkapan palsu yang dioleh sebagai berita yang sahih dalam minda penerima maklumat dan penerima akan menganggapkan berita itu adalah benar. Penjenayah cyber ini memanipulasikan kandungan berita dan gelagat pembaca untuk mengklikkan pautan web tertentu dan mengakibatkan kebocoran pada data-data peribadi penggunaan internet. Kesan apabila penggunaan internet kerugian wang adalah membuatkan kuasa beli pengguna semakin berkurang dan tidak hanya itu, syarikat-syarikat perniagaan juga turut terancam secara tidak langsung dan akan membantutkan pertumbuhan ekonomi negara serta menggalakkan lagi perkembangan ekonomi bayangan di negara ini kerana aktiviti penipuan yang melibatkan kewangan tersebut tidak dikenakan cukai. Kos pengurusan reputasi juga akan meningkat apabila berhadapan dengan serangan berita palsu sesebuah perniagaan atau tokoh-tokoh berkepentingan akan mencari firma-firma perhubungan awam atau agensi pengurusan reputasi untuk membantu membaik pulih reputasi dan mengambil tindakan sewajar untuk terus kekal bertahan dalam pasaran dan mendapatkan kembali kepercayaan daripada orang ramai. Kos keselamatan sekuriti dalam talian adalah disebabkan kebimbangan berkaitan keselamatan sekuriti dalam talian berasaskan sistem dan kesedaran pengguna internet dalam mengekalkan kebersihan cyber hygiene yang betul dah ada pada tahap yang merisaukan. Kerajaan juga membutuhkan dana khusus untuk keselamatan sekuriti dalam talian. Kerajaan sangat mengambil serius dalam keselamatan sekuriti dalam talian dan hal terbukti apabila Belanjawan 2023
kerajaan telah memperuntukkan 10 juta kepada Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC untuk menaik taraf peralatan dan memulakan kempen kesedaran serta mempromosikan talian hotline 997. Kuasaan undang-undang sedia ada dalam membendung jenayah cyber di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengubah berbagai undang-undang yang komprehensif seiring dengan perkembangan pesat koridor raya multimedia MSC. Dengan itu, peruntukan undang-undang sedia ada seperti Kanun Kesiksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 998 adalah merupakan antara instrumen perundangan cyber yang dikuatkuasakan oleh kerajaan dalam mengawal perekaan penerbitan dan penularan maklumat atau berita tidak benar di negara ini, di mana di bawah Seksyen 505(B) Kanun Kesiksaan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Manakala di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 998, jika sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Bukti pertama kerajaan komited dengan penguatkuasaan undang-undang adalah penahanan seorang suspek berumur 34 tahun di kediamannya di Bangi, Selangor pada 28 Januari 2020 yang disyaki telah mereka dan menyebarkan maklumat palsu mengenai penularan COVID-19 di Kuala Lumpur. Penahanan suspek adalah bagi membantu siasatan terkandung yang dimuat naik di laman Facebook pada 26 Januari 2020. Penahanan tersebut adalah hasil kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dengan Polis Diraja Malaysia. Diikuti pula dengan kes Nur Sakinah Razilan 31 tahun, seorang suri rumah dikenakan denda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen setelah mengaku bersalah atas tuduhan menyebarkan berita palsu berkaitan penularan COVID-19 pada kejadian April 2021. Beliau membuat pengakuan di hadapan Hakim Musyiri PET dan dia juga berhadapan hukuman penjara selama 5 bulan jika gagal membayar denda berkenaan. Beliau didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mekanisme cadangan untuk memerangi penyebaran berita palsu di Malaysia. Cadangan 1 ialah meningkatkan jelek media menerusi literasi media. Meningkatkan jelek media di kalangan rakyat Malaysia yang bertindak sebagai langkah awal pengawasan balas terhadap pelaku penyebar berita palsu khususnya semasa krisis. Kementerian Pendidikan Malaysia harus menerapkan literasi media dalam pembelajaran agar pelajar sekolah maupun pelajar pusat pendidikan tinggi dapat membezakan dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat yang mereka perolehi, terutamanya ketika mencari material-material untuk tujuan pembelajaran. Wartawan media, selebriti dan pempengaruh media sosial memainkan peranan yang penting dalam menghentikan penyebaran media palsu kerana mereka ini mempunyai jumlah pengikut sangat ramai dan akan mempercayai dan mengikut trend yang diamalkan oleh mereka. Cadangan 2. Penggunaan artificial intelligence sangat relevan dan merupakan keperluan wajib kerana kemajuan dalam teknologi membolehkan pengguna internet yang tidak bertanggungjawab untuk mencipta dan menyusun kandungan palsu yang hebat, terutamanya video dan foto yang prima visual kelihatan sangat realistik. Keutamaan AI untuk mengesan berita palsu dengan menggunakan Natural Language Processing (NLP) untuk mengemas impas secara kandungan dan
membandingkan keturunan kandungan dengan laman-laman web lain dan perkongsian di media sosial secara otomatis bagi mengukur kesahihan kandungan. Itu saja dari kumpulan kami dan sekian terima kasih.